Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Terima kasih akhina al-fadil yang dimuliakan pengurusi dan seluruh saf kepimpinan pondok, para sajatul kiram, ahbabuna fillah, ibu-ibu, bapa-bapa dan anak-anak sekalian, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat sama-sama bertemu lagi untuk menyambung daurah setahun yang lepas. Dah setahun dah insya-Allah kita dah langkah tahun baru datang balik Dan kalau ikut jadualnya insya-Allah jadual di sini pada hari Ahad yang kedua sebulan sekali, kalau tidak ada apa-apa halangan ataupun inilah, kalau tak ada apa-apa urusan lain insya-Allah. Untuk pengenalannya, saya Muhammad Hadri bin Hashim bin Yunus bin Hasan bin Daud bin Abdullah bin Idris, berasal daripada Pendang, Kedah, dan sekarang ni menetap di Bernam Jaya. Nak ke rumah tu nak kena pergi dengan kena turun tol Tanjung Malim lah. Jadi kalau orang tanya tu duduk mana, Tanjung Malim lah. Sebab kita turun tol Tanjung Malim. Bertugas di bahagian pendidikan Islam, unit dan turos Kementerian Pendidikan di Cyberjaya. Baik, kita langsung pergi pada halaman yang ke-8 sambungan berkenaan dengan syarat-syarat qudwah. Baik, sebelum pergi jauh-jauh, qudwah tu maksudnya ikutan. Qudwah tu maksud dia ikutan. Maka di sini bermaksud kita nak bincangkan berkenaan dengan syarat-syarat sah ikutan antara makmum dan juga imam. Sebab bila kita takbiratul ihram dengan niat makmum, maka kita mengikat diri kita dengan peraturan-peraturan solat tuan imam. Maka dengan sebab itu kita perlu tahu apakah syarat-syarat ikutan antara imam dan makmum, dalam arti kata nak menentukan sah atau tidak sahnya sembahyang berjamaah. Baik, hendaklah sama perbuatan zahir solat makmum dengan solat imam. Yang pertama, solat yang boleh mengikut antara satu sama lain ni mestilah zahir dia sama. Tidak sah solat fardu ikut di belakang orang yang solat gerhana atau solat jenazah atau sebaliknya. Jadi orang yang sembahyang fardu tak boleh nak ikut dengan orang yang solat jenazah. Sebab solat jenazah zahir dia tak sama, tak ada rokok, tak ada sujud. Walaupun beberapa tahun yang dulu saya pernah ditanya apa hukum imam sujud solat jenazah. Kita pun terkejut juga macam mana imam sujud solat jenazah ni. Kita dah bagi jawapan hukum semua siap, tiba-tiba dia hantar mesej balik, minta maaf Ustaz, salah informasi. Rupanya imam tu nama sujud. Bukan imam sujud solat jenazah. Macam sinilah cendol bakar. Kita dah ingat dia bakar cendol macam mana. Rupanya namanya saja bakar. Bukan dia bakar cendol itu. Baik. Maka orang yang solat jenazah tak boleh jadi imam pada solat lain sebab tak ada rokok, tak ada sujud. Begitulah juga orang yang solat gerhana tak boleh jadi imam kepada solat yang lain kerana solat gerhana ni dia 2 kali rokok baru dikira 1 rakaat. Maka zahir dia tak sama dengan solat lain. Imam baca Fatihah, baca surah, rokok. I'tidal, baca Fatihah, baca surah, rokok. I'tidal, baru sujud. Bermaksud 2 kali baca Fatihah, 2 kali rokok, baru sujud. Maka zahir solat gerhana tidak sama dengan solat yang lain. Maka kalau saat kita ikut daripada awal sembahyang gerhana, kita sembahyang fardu. Jemaah sembahyang, kita nak sembahyang fardu asar. Jemaah sembahyang gerhana matahari.
Maka kalau kita ikut di awal sembahyang gerhana, tak sama zahir. Dia tak sama zahir sembahyang. Tetapi kalau kita datang dah penghujung dah, ulama mengatakan boleh. Sebab zahir dah sama. Ya, gambaran dia macam ni. Imam baca Fatihah, baca surah raka'. I'tidal baca Fatihah, baca surah raka'. I'tidal sujud. Ya, kemudian bangun rakaat yang kedua baca Fatihah, baca surah raka'. I'tidal baca Fatihah. Waktu tu kita masuk. Ya. Waktu tu kita masuk. Maka imam hanya ada lagi satu raka' dan i'tidal saja. Dah sama dengan zahir sembahyang kita. Kita nak sembahyang asar ikut waktu tu, maka hukum dia sah. Ya, hukum dia sah. Mengikut Syekh Muhammad Az-Zuhaili mengatakan sah ikutan kalau saat kita masuk zahir sembahyang imam dengan kita sudah sama. Ya. Tapi kalau masuk daripada awal solat gerhana tak boleh. Kerana zahir solat berbeza antara imam dengan makmum. Tidak sah solat jenazah ikut di belakang orang yang solat gerhana. Begitulah juga sebaliknya. Tidak sah semua solat fardu atau sunat ikut di belakang orang yang sedang sujud syukur. Ya. Ataupun sujud tilawah. Sujud tilawah ni pun dia macam sembahyang juga. Sebab apa? Sebab dia dimulakan dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sama macam solat jenazah dimulakan dengan takbir, diakhiri dengan salam. Yang dikatakan sembahyang itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Ucapan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka dengan sebab itulah ulama mengatakan solat jenazah dengan sujud tilawah ataupun sujud sajadah atau sujud syukur fi hukmis salah, sama hukumnya macam hukum sembahyang, di mana orang yang nak melakukan sujud syukur wajib untuk tutup aurat, wajib untuk menghadap kiblat, wajib juga dalam hal keadaan ya berwudu. Maka kalau dalam hal keadaan dia tak ada wudu, tak menghadap kiblat, tak menutup aurat, maka tidak sah, bahkan hukumnya haram mengikut mazhab Syafi'i. Ikut mazhab Syafi'i. Ya, sebab itu jangan duk ikut sunnah pemain bola sepak. Gol langsung sujud, masya-Allah. Ya, dalam hal keadaan kiblat entah ke mana, wudu tak tahu ada ataupun tidak, bahkan aurat juga tidak tertutup dengan sempurna. Ya, ikut mazhab Syafi'i hukumnya haram. Ya, tidak sah dan haram. Kerana sujud tilawah, sujud sajadah, sujud syukur sama hukumnya seperti solat. Sama macam sembahyang jenazah, wajib ada wudu. Ya, baik. Maka kalaulah dengan kita tiba-tiba masuk ke masjid, tengok seseorang sedang sujud, kita pun takbir langsung ikut dia. Rupa-rupanya dia buat sujud sajadah. Ya, maka ikutan kita tidak sah. Kerana zahir sujud tak sama macam sembahyang. Dia hanya ada takbir, sujud dan salam. Baik. Sekiranya imam sedang berdiri yang kedua pada rakaat yang kedua solat sunat gerhana atau imam sedang tasyahud akhir solat sunat gerhana, sah ikutan orang yang solat fardu atau sunat yang mengikutnya ketika itu kerana telah sama zahir solat makmum dan imam. Ini sebagaimana yang dibahaskan oleh Ibnu Rif'ah. Ya. Kitab saya ni tuan-tuan tak ada satu pun kenyataan saya. Sebab tu di bawah saya letak lihat. Semua ada dalam kitab-kitab turas kita. Ya, rujukan dalam kitab turas kita. Baik, perhatian. Berlainan niat solat makmum dengan solat imam tidak menjejaskan qudwah, asalkan aturan zahir sama. Ya, berbeza sembahyang, berbeza niat tak jadi masalah. Sah orang yang solat fardu ikut di belakang imam yang solat sunat. Contohnya kita datang lambat bulan Ramadan, imam tengah sembahyang tarawih. Tarawih sunat. Kita belum solat Isyak lagi. Maka pada ketika itu kita niat Isyak ikut kepada imam tarawih. Hukumnya sah. Ya, hukumnya sah dan boleh. Ya, boleh.
untuk kita ikut. Jangan pula bila datang imam dah tarawih, tak apalah buat tarawih dulu, nanti balik buat isyak ke rumah. Ya. Kalau macam tu tarawih tak sah. Sebab apa? Sebab selama mana belum solat isyak, belum masuk waktu tarawih. Ya, kena ingat sembahyang tarawih dengan sembahyang witir masuk waktu dia selepas solat isyak. Selama mana kita belum solat isyak, belum masuk waktu tarawih. Ya, jadi kalaulah dia buat 20 rakaat tarawih, kemudian baru balik buat isyak, ya, akhirnya 20 rakaat semua tak sah. Ya, kerana belum masuk waktu. Ya, maka dengan sebab itulah bila ya satu kejadian dekat-dekat dengan kita ni, ya, di satu masjid bila tuan imam tak baca Fatihah tak cukup ayat dalam sembahyang isyak. Ya, kalau ingatlah 3 tahun yang lepas ke 4 tahun yang lepas. 4 tahun yang lepas. Ya, 4 tahun yang lepas. Sebelum Covid, Ramadan terakhir sebelum Covid. Ya. Tuan imam tak baca satu ayat. Ihdinas siratal mustaqim tak baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Maka pada ketika itu sembahyang isyak tidak sah. Tak ada yang tegur, tak ada yang bagi tahu, tak ada yang subhanallah. Dalam ribu-riban yang sembahyang tu tak ada seorang pun yang menegur. Waktu more baru sembang. Perasan tak imam tak baca satu ayat tadi? Ya, sembang. Kawan ni kata, perasan juga kata. Ya. Tanya balik imam, imam perasan tak? Saya tak tahu kata imam. Ya, tengok CCTV sungguh. Ya, jemaah dah balik habis dah. Ya. Maka itu yang terpaksa masuk buletin utama. Ya. Jabatan Mufti Negeri Selangor mengingatkan kepada para jemaah yang solat isyak di masjid sekian-sekian untuk mengqadakkan solat isyak tersebut. Lalu ditayang. Ya, macam mana bacaan tuan imam tak baca satu ayat. Dia bukan sembahyang isyak saja tak sah. Witir dengan tarawih malam tu pun lebuh juga. Ya. 20 rakaat witir, 20 rakaat tarawih dengan witir pun habis juga. Sebab isyak tidak sah, maka terbawalah hukum isyak tadi kepada mana yang ya, terkena dengan hukum isyak. Ya. Maka dengan sebab itulah bila kita dah sembahyang isyak, contohnya kita jamak takdim, kita dalam perjalanan, singgah berbuka puasa di Tapah, ya, jalan jam teruk, ya, kita pun kenalah Suk Pak Man kat situ, ya. Ya. Kemudian pergi solat maghrib, buat jamak takdim dengan isyak. Ya. Sembahyang maghrib, langsung jamak takdim dengan isyak. Maka selepas sembahyang isyak, walaupun belum masuk waktu isyak, tapi sebab kita dah jamak, maka dah masuk waktu untuk solat tarawih dengan witir. Ya, dah masuk dah waktu tarawih dengan witir. Dah boleh dah buat tarawih. Walaupun belum masuk waktu isyak, sebab kita dah solat isyak dengan jamak takdim. Baik. Sah orang yang solat tunai ikut di belakang imam yang solat qada. Ya, sah. Orang yang sembahyang tunai ikut kepada imam yang qada. Hukumnya boleh. Ya, boleh saja. Seseorang dia nak qada balik sembahyang-sembahyang yang dulu-dulu waktu muda-muda dia tinggal. Imam Nawawi mengatakan bahawa orang yang meninggalkan sembahyang waktu dia muda-muda, ini Piramli kata akil balik 40 tahun, masya-Allah, ya. 40 tahun baru balik, masya-Allah. Sebelumnya tak sembahyang. Ya. Jadi pada ketika itu nak qada balik, Imam Nawawi mengatakan hendaklah dia melakukan qada dan mengutamakan qada dengan dia melakukan qada bagi setiap waktu dia sembahyang. Sembahyang zuhur, selesai zuhur, qada zuhur. Ya. Sampailah beberapa tahun sehingga datang keyakinan dah cukup dah. Ya. Dah cukup dah. Qada yang dia buat ni dah cukup dah untuk cover balik yang dia tinggal dulu-dulu. Maka bolehlah dia berhenti. Ya, bolehlah dia berhenti.
Maka orang ni dia dah sembahyang dah fardu, selesainya dia pergi nak qada kat belakang, tiba-tiba datang orang nak ikut, boleh saja. Ya, boleh saja ikut. Tak payah nak beritahu, ni saya qada tahu. Ya, tak payah nak beritahu. Ya, tak payah nak beritahu. Boleh saja ikut. Ya, tak ada masalah. Sah orang yang solat panjang ikut di belakang imam yang solat pendek. Ya, contohnya seperti tadi, Isya 4 rakaat ikut kepada imam tarawih yang 2 rakaat. Ya, hukumnya sah, boleh. Selepas imam bagi salam, kita pun bangunlah. Sempurnakan lagi 2 rakaat. Begitu juga sah orang yang solat pendek ikut kepada orang yang solat panjang. Ya, orang yang solat pendek ikut kepada orang yang solat panjang. Contohnya seperti seseorang yang nak melakukan qada subuh. Ya, orang yang tertinggal sembahyang subuh. Kalau sengaja meninggalkan, maka qada hukumnya wajib segera. Tak boleh tangguh-tangguh. Tetapi kalau tak sengaja, contohnya terlena sampai tak jaga. Tu biasa terlena sampai tak jaga ni. Ya. Para sahabat pun pernah jadi. Ya. Nabi dalam satu perjalanan, ya, dan disebabkan kepenatan perang, maka bila singgah nak bermalam di penghujung malam ni, Nabi kita tanya, siapa yang akan kejutkan kami? Seorang sahabat pun tak jawab. Sebab takut tak jaga. Ya. Seorang pun tak jawab. Baginda tanya lagi, siapa yang akan kejutkan kami semua? Tak ada seorang pun jawab. Ya, hadis ni ada dalam Mishkatul Masabih bagi Imam At-Tabrizi, dan begitu juga dalam hadis yang sahih. Yang berikutnya, Nabi tanya lagi. Sudahnya Sayyidina Bilal tak apa, kata Bilal, tak apa, sayalah ya Rasulullah. Sebab Bilal ni kalau orang lain jaga pun dia tak kena bangun juga, nak azan. Ya. Maka Sayyidina Bilal pun sembahyang. Orang lain pakai tidur semua, Bilal sembahyang. Supaya dia tak mengantuk. Solat. Datang syaitan, kata Rasulullah, tiup pada mata Bilal. Angin sejuk ya di mata. Tiup di telinga. Lama-lama Bilal jadi lemah. Sembahyang berdiri, akhirnya duduk. Kemudian orang rasa penat sangat, bersandar je lah dekat unta dia. Ya. Sebab malam yang sejuk, tubuh unta yang panas, bersandar pada unta. Jaga-jaga tengah hari. Ya. Jaga-jaga dah cerah. Nabi kita tanya, Ainal Bilal? Mana dia Bilal ni? Ya. Dia janji nak kejut semua, tiba-tiba dia tak kejut. Tapi Bilal jawab dengan jawapan yang sangat-sangat indah. Ya. Sebab apa dia kata? Ya Rasulullah, asabani ma asabaka. Ya Rasulullah, saya ditimpa musibah yang menimpa Tuhan. Tuhan tak jaga, saya pun tak jaga. Ya. Maka Nabi kata, jom kita tinggalkan tempat hembusan syaitan. Dan mereka pergi ke suatu tempat lalu mengqadakkan sembahyang subuh. Maka Rasulullah perintahkan Sayyidina Bilal melaungkan azan. Maka dengan sebab itulah ulama mazhab Syafi'i mengatakan azan adalah hak solat fardu. Azan bukan hak waktu. Kalau hak waktu subuh dah habis dah. Ya, tak boleh azan lah kalau dikatakan azan tu hak waktu. Sebab waktu subuh dah habis. Ya, tetapi azan itu hak solat fardu. Maka dengan sebab itu Nabi kita perintahkan Sayyidina Bilal untuk melaungkan azan walaupun pada waktu duha. Ya, walaupun ketika itu waktu duha. Baik. Jadi boleh orang yang solat pendek, contohnya dia nak qada subuh. Orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, dia wajib qada dengan segera. Orang yang meninggalkan dalam hal keadaan tak sengaja, contohnya seperti tertidur, maka pada ketika itu sunat untuk segera qada. Tetapi kalau dia tangguh boleh. Ya, jaga-jaga dah lewat dah, ya, tengok subuh pun dah habis. Maka dia pun bergegas mandi pergi kerja dulu. Ya, nanti pada waktu pada waktu zuhur baru nak qada. Contohnya, waktu zuhur baru nak qada.
Waktu zuhur pergi masjid, ya, orang azan dia pun sembahyang zuhur berjamaah. Selepas selesai zuhur berjamaah, dia pergi belakang nak qada subuh yang dia tinggalkan. Tiba-tiba tengok ada satu jemaah baru nak buat sembahyang zuhur. Kalau dia qada seorang-seorang, dia tak dapat pahala jemaah. Maka dia pun pergilah sembahyang subuh qadaan ikut kepada imam zuhur. Ya, ikut kepada imam zuhur. Ketika mana imam duduk tahiyat awal, dia sudah pun sampai tahiyat akhir. Sebab dia subuh 2 rakaat saja. Maka saat imam bangun berdiri menyambung lagi 2 rakaat, dia kekal menunggu dalam tahiyat akhir. Tunggulah sampai imam selesai 2 rakaat, imam duduk tahiyat akhir, imam bagi salam, baru dia bagi salam. Ya, maka hukum dia boleh. Letihlah ustaz nak tunggu, duduk sekejap pun rasa macam ya kaki putih dah, ya, rasa macam sesemut dah kaki ni, lenguh, ya. Kalau tak boleh tunggu, boleh niat mufaraqah, niat berpisah daripada imam. Nanti akan ada pula orang tanya, kalau dah nak niat berpisah, buat apa niat jemaah? Ya, ulama mengatakan orang yang berniat mufaraqah dalam keadaan-keadaan yang dibenarkan, dia kekal mendapat pahala berjamaah. Walaupun dia niat berpisah daripada imam, dia bagi salam, tapi dia tetap kekal dapat pahala berjamaah. Ya, maka dengan sebab itu, ya, ikut berjamaah juga. Walaupun ya kita tahu nanti kita 2 rakaat kita akan mufaraqah. Ya, tetap kita dapat pahala berjamaah. Baik. Begitulah gambaran dia, ya. Sah orang yang solat panjang ikut pada yang solat pendek, orang yang solat pendek ikut pada yang solat panjang. Sah orang yang solatnya, ya, sempit ikut kepada orang yang solatnya luas. Ya. Seseorang datang nak sembahyang zuhur, tengok jemaah baru habis. Tuan imam pergi ke tiang nak sembahyang sunat. Dia tahu dah ni, imam nak sembahyang sunat ni, eloklah dia ikut imam. Sebab imam lah orang yang paling tahu hukum. Ya. Jadi hukum mengatakan sah orang yang sembahyang fardu ikut kepada orang yang sembahyang sunat. Tuan imam pergi ke tiang nak sembahyang sunat, dia pun pergi takbir zuhur ikut kepada tuan imam. Ingatkan imam buat sembahyang sunat qabliyah. Ya. Tiba-tiba Masya Allah, qiyamnya lama, rokoknya lama, sujudnya lama, i'tidal pun lama. Ingatkan 2 rakaat, 4 rakaat, selesai zuhur, 4 rakaat. Habis-habis sembahyang langsung tanya, saya tumpang dengan imam, ingatkan imam sembahyang, ya, ba'diyah. Kata tuan imam, saya kalau lepas zuhur saya buat solat sunat tasbih. Tu dia. Ya. Itulah zuhur yang paling panjang seumur hidup. Ya, sebab apa? Sebab ikut kepada orang sembahyang sunat tasbih. Ya. Sembahyang sunat tasbih zahir dia sama, rokok, sujud, i'tidal semua sama. Cuma dia luas. Sebab apa? Bacaan dia banyak. Ya. Maka boleh orang yang solatnya sempit ikut kepada orang yang solatnya luas. Ya, hukum dia boleh. Baik. Apabila solat imam lebih panjang daripada solat makmum, seperti orang yang solat subuh qada ikut kepada imam zuhur macam kita beritahu tadi, maka makmum itu diberi pilihan sama ada tetap menunggu pada duduk tasyahud akhir atau dia boleh niat mufaraqah. Dalam hal ini menunggu adalah lebih afdal. Kalau tanya boleh tak mufaraqah, saya tak nak tunggulah sebab lama. Maka hukum dia boleh. Kalau tanya hukum boleh, mufaraqah. Kalau tanya mana yang afdal, mufaraqah ke tunggu, maka yang afdal ialah tunggu. Ya, yang afdal ialah tunggu. Baik. Jika seorang solat maghrib ikut kepada imam Isya, ya, dia sembahyang maghrib ikut kepada imam Isya, singgah di satu tempat dalam perjalanan musafir. Ya.
nak buat jamak takhir. Nak buat jamak takhir. Jamak takhir lebih mudah daripada jamak takdim, tuan-tuan. Sebab itulah bagi anak-anak kita, keluarga kita yang kita nak ajar dengan jamak, elok dipraktiskan dulu jamak takhir. Sebab jamak takhir itu lebih mudah daripada jamak takdim. Sebab apa mudah? Sebab yang pertama, jamak takhir tak disyaratkan tertib. Nak buat maghrib dulu pun boleh, isyak dulu pun boleh. Ya, tertib bukan syarat sah dalam jamak takhir. Tertib hanya sunat saja. Sunat mendahulukan maghrib daripada isyak. Sunat mendahulukan zuhur daripada asar. Tetapi kalau kita buat asar dulu pun hukumnya boleh. Ya, hukum dia boleh. Itu kemudahan dalam jamak takhir. Yang kedua, jamak takhir tidak dituntut lagi niat di dalam takbiratul ihram. Sebab niat jamak dah pun berlaku dalam waktu zuhur. Masuk waktu zuhur kita dalam perjalanan. Maka pada ketika itu kita hadir dalam hati kita, aku tangguhkan zuhur ni dalam asar. Ya, itu dah niat jamak. Dah niat jamak. Maka saat kita nak sembahyang nanti, kalau kita tak niat jamak pun tidak mengapa. Ini tu dia duk hafal hak panjang tu. Sahaja aku salat fardu zuhur 2 rakaat qasar dihimpunkan kepada asar. Ya. Jadi payahlah. Itu yang takbir panjang tu Allah tak jadi. Ya, ulang balik. Ya. Buka handphone pula tengok lupa sebab niat panjang. Ya, niat panjang lupa. Ya. Kalau macam tu ya susah. Jadi jamak takhir dah tak syarat dah niat jamak dalam takbiratul ihram. Boleh nak sembahyang zuhur niat zuhur qasar saja. Nak sembahyang asar niat asar qasar saja. Orang yang boleh niat yang sempurna tamam tadi silakanlah. Ni kita bincang ni untuk orang awam yang payah ni. Ya, yang payah ni. Ya, macam kita kata lah takbiratul ihram tu yang afdal 2 harakat. Allahu akbar. Ya, bila kita kata macam tu aja ada seorang datang ya menyiku kita. Ustaz, saya kalau takat tu saya baru sahaja aku. Ya. Ya. Kalau takat tu aja baru sahaja aku kata dia. Saya kena panjang Ustaz. Ya, kalau takat tu aja baru sahaja aku. Allahu akbar sahaja aku je dapat kata. Ya, yang lain tak masuk lagi. Yang lain tak masuk lagi. Dia kena panjang lagi. Ya. Sebab tu Syekh Daud Fatani kata boleh sampai 14 harakat. Ya, untuk orang yang sukar menghadirkan niat boleh Allah panjang. Ya. Sebab nak bantu dia. Ni kita bicara ni hal nak bantu orang yang susah niat ni lah. Ya, sebenarnya mudah. Maka jamak takhir, ya, kemudahan dia yang pertama tadi tidak wajib tertib. Kemudahan yang kedua ialah tidak lagi dituntut niat dalam takbiratul ihram. Yang ketiga, tidak wajib mualat, tak wajib berturut-turut. Kalau jamak takdim selesai zuhur aja kena cepat-cepat bangun buat asar. Tak boleh dah nak minum kopi dulu ke apa ke tak boleh. Ya. Kena cepat-cepat bangun buat asar. Tapi kalau kita buat jamak takhir, selesai buat zuhur nak sembang dulu, anak menangis nak layan anak dulu bagi makan ke apa, kemudian sambung asar pula, boleh. Ya, hukum dia boleh. Sebab mualat berturut-turut dalam jamak takhir, hukum dia sunat. Ya, berturut-turut dalam jamak takhir, hukum dia sunat, bukan wajib. Bukan syarat sah jamak. Ya, kalau jamak takdim dia syarat sah. Itu mudah jamak takhir. Jadi kalau kita ketua rombongan kena rancang macam mana nak bagi jadi jamak takhir sebab nak mudahkan jemaah kita. Ya, nak mudahkan jemaah kita. Baik, yang berikutnya jamak takhir juga tiap-tiap sembahyang tadi itu mustaqillah binafsiha. Ya, hanya berpegang pada hukum diri dia sahaja.
tak berhubung kait dengan sembahyang yang lain, sembahyang sebelumnya. Kalau jamak takdim, hukum asar bersangkutan dengan zuhur. Kalau zuhur batal, asar batal sekali. Itu jamak takdim. Ya. Kalau zuhur batal, asar batal sekali. Contohnya lah, dah semayang zuhur, dah semayang asar. Tiba-tiba teringat, rasanya zuhur tadi tak baca Fatihah. Ya contohnya lah. Contoh kalau jadi macam tu. Maka pada ketika itu zuhur tidak sah, asar pun tak sah sekali. Ya. Tetapi kalau jamak takhir, dia berpegang pada hukum dia saja. Kalau zuhur tak sah, ulang zuhur saja. Asar tak kena apa-apa. Kalau asar tak sah, ulang asar saja. Zuhur tak kena apa-apa. Maka sebab itu jamak takhir mudah. Ya, sebab itu jamak takhir lebih mudah daripada jamak takdim. Baik, kita masuk balik di sini. Ya, saya bukan pergi melalut merata tuan-tuan, tapi sebenarnya ada kena mengena. Ya, jadi seorang ni dia nak sembahyang maghrib, ya, jamak takhir. Tiba-tiba tuan imam niat isyak. Ya. Tiba-tiba imam niat isyak. Sebab kita katakan tadi, jamak takhir ni tak syarat tertib. Ya. Tuan imam niat isyak, kita kat belakang niat maghrib. Sudah. Ya. Waktu duduk sembang kata kita tak payah buat qasar lah. Sebab apa kita ni ya, kita ni musafir, cukup-cukup 2 marhalah saja. Tuan-tuan, kalau cukup-cukup 2 marhalah melakukan qasar, hukum dia harus. Ya, harus. Tetapi kalaulah ya perjalanan kita tu 3 marhalah, ya lebih, 3 marhalah dan lebih, maka melakukan secara qasar itu lebih afdal, lebih utama. Ya, buat secara qasar. Ya, tetapi kalau sekadar 2 marhalah saja, maka itu baru boleh-boleh saja untuk kita buat qasar. Tetapi bukanlah qasar tu yang utama. Ya, maka rombongan ni rombongan orang alim lah, orang yang tahu hukum. Ya, maka duk sembang-sembang tadi, ni kita nak qasar ke? Ya, imam kata tak payah qasar lah, kita cukup-cukup 2 marhalah aja. Kalau 3 marhalah lebih afdal buat qasar. Ya, okey. Sekarang ni bukan niat qasar. Tuan imam niat isyak tamam 4 rakaat. Makmum kat belakang pergi niat maghrib. Sebab kata makmum mestilah tertib. Ya, sebab tertib sunat. Tiba-tiba imam niat isyak, dia niat maghrib. Ya, apa jadi ni yang kita nak bincang ni? Ya. Jika seseorang solat maghrib ikut kepada imam isyak, maka dia ditegah menunggu dalam tasyahud akhir. Tak boleh tunggu dalam tahiyat akhir. Kerana duduk pada rakaat yang ketiga itu tidak dilakukan oleh imam, maka hendaklah makmum itu niat mufaraqah. Ya. Makmum tu kena niat mufaraqah. Jadi ketika mana imam bangun ke rakaat yang keempat, Allahu Akbar, bangun rakaat keempat, makmum tadi kalau dia duduk tasyahud, tunggu dalam duduk tasyahud, sembahyang dia batal. Disebabkan duduk tasyahud itu tak dilakukan oleh imam. Maka dia hanya boleh menunggu dalam sujud. Buat catatan. Dia boleh tunggu dalam sujud ataupun dia niat mufaraqah. Ya, atau dia niat mufaraqah. Itu saja pilihan yang ada pada dia. Maka praktis yang macam ni juga boleh berlaku dalam sembahyang witir bulan Ramadan. Ya. Kita yang duk pondok, kita yang duk tumpu pada ibadat ni tak ada lah nak segan-segan lagi. Ya, buatlah dia sempurna dengan kita katakan tarawih tu 20 rakaat. Ya, tetapi masya-Allah anak-anak muda kita yang sibuk dengan kerja dan sebagainya, dia datang buat 8 tu pun kita rasa lega dah sebab buat juga. Janganlah kita duk bagi label lebay 8 pula kat dia. Lebay 8. Ya. Tak apalah dia buat juga. Ya. Kita muda-muda dulu pun macam tu juga. Ya. Kita muda-muda dulu pun macam tu juga. Ya. Ini dah dalam hal keadaan orang kata apa, kita dah ada waktu lapang banyak, kita pun nak tumpu pada ibadat, kita pun dah sedar garis hayat kita dah tak panjang, dah tak banyak.
Ya, kita nak belanja sungguh-sungguhlah garis hayat kita tu untuk ibadah. Ya. Samalah kalau duit dalam poket kita tak banyak, kita berkira nak belanja. Kan? Tak payahlah yang ni tak penting. Buat yang penting aja. Maka begitulah juga saat kita katakan garis hayat dah tak banyak, waktu tu kita nak guna sungguh-sungguh untuk untuk yang penting, untuk ibadat. Ya. Jadi bagi yang buat tarawih 8, kemudian satu kerugian bila dia pergi belakang buat witir seorang-seorang. Ya, yang duk jadi di surau-surau masjid macam tu lah. Ya, masjid Jalan Duta, masjid wilayah, sampai tempat parking pun kena letak ni. Kena letak apa? Signboard. Ya, untuk jemaah 8 rakaat. Sini. Ya. Untuk jemaah 20. Ya, kalau tak nanti bergaduh. Hak buat 8 nak balik tak boleh. Hak buat 20 duk blok dia. Ya. Maka terpaksa buat macam tu. Yang nak balik 20 parking belah lain, tempat lain. Ya, parking 8 belah sini khusus. Ya. Jadi yang buat 8 patutnya witir dia boleh ikut aja dengan tuan imam. Ya. Ikut dengan tuan imam barulah dia dapat pahala witir berjamaah. Sembahyang witir hanya berjamaah dalam bulan Ramadan. Luar bulan Ramadan, sembahyang witir adalah solat yang tak dituntut berjamaah. Maka salah satu daripada keistimewaan Ramadan ialah witir. Kerana witir dituntut berjamaah dalam bulan Ramadan. Ya, di luar bulan Ramadan, witir tak dituntut berjamaah. Maka saat imam bangun ke rakaat yang ke-9 dan ke-10, kita niat witir 2 rakaat. Selesailah. Saat imam bangun ke rakaat yang ke-11 dan 12, untuk buat lagi tarawih yang 12, 11 dan 12, maka kita niat witir 1 rakaat. Ya, kita niat witir 1 rakaat. Waktu imam sujud pada rakaat yang pertama, kita pun ikut sujud. Ketika mana imam bangun ke rakaat yang ke-12, maka pada ketika itu kita tunggu dalam sujud. Tunggulah dalam sujud macam maghrib tadi. Ya. Tunggu dalam sujud sampai imam selesai 1 rakaat, lagi imam bangun tahiyat, kita pun bangun tahiyat dengan imam. Nak menunggu pun boleh, nak niat mufaraqah pun boleh. Ya. Kalau nak tunggu, tunggu dalam sujud. Kalau tak nak tunggu, niat mufaraqah, bangun baca tahiyat, bagi salam. Maka dapatlah kita ganjaran pahala witir berjamaah yang merupakan pengkhususan yang ada di dalam bulan Ramadan. Dahlah buat 8, witir tak jemaah pula. Kalau berjamaah witir, dalam satu hadis Nabi kata, man qama ma'al imam, sesiapa yang bangun sembahyang bulan Ramadan ni dengan tuan imam, sampailah witir bersama imam, maksudnya dia witir berjamaah, maka seperti dia qiyamul lail sepanjang malam. Untuk kita hak malas-malas ni cantiklah. Dahlah buat 8 malas dah. Ya. Buat 8 tu pun malas dah. Ya. Jadi bila buat witir berjamaah dengan tuan imam, dapat ganjaran pahala qiyamul lail sepanjang malam. Ya. Sungguh suatu keadaan yang menyedihkan bila kita tengok, bila masuk 8 aja pakat bangun berselerak pergi ke belakang. Ya. Kawan ni kat tiang sana, kawan ni kat balik sana, kawan ni kat balik sana, pakat semayang seorang-seorang. Ya, kot kalau dia langsung balik rumah, kita bolehlah kita kata husnuzon, mungkin dia balik sambung dengan isteri dia pula kot, lagi ya, lagi 12, ya, balik jadi imam di rumah pula, ya, boleh jadi. Tapi dia pergi buat seorang-seorang kat belakang, ya, maka itu satu kerugian. Patutnya ikut aja dengan imam, ya, bila kita tahu kaedah macam mana cara sembahyang yang pendek 1 rakaat, boleh aja ikut kepada orang yang solat 2 rakaat. Macam tadi maghrib 3 rakaat, boleh ikut kepada imam yang 4 rakaat. Yang berikutnya sah, orang yang solat subuh qada ikut kepada imam yang solat sunat hari raya.
Ya. Sibuk bakar lemang sampai tengah malam, subuh tak jaga. Ya. Subuh tak jaga. Maka ya, waktu pergi sembahyang raya buat qada subuh. Ya, buat qada subuh. Imam kat depan niat sembahyang raya, dia niat qada subuh. Contohnya lah, ni sekadar andaian hukum. Ya, gambaran taswir. Taswir ni gambaran pada keadaan situasi dengan masalah. Maka sah orang yang solat subuh qada ikut kepada imam yang solat hari raya dan solat sunat istisqa kerana kesamaan peraturan solat. Namun adalah aula, maksudnya lebih utama. Makmum itu tidak ikut imam dalam melakukan takbir-takbir tambahan. Ya. Kan sembahyang raya ada takbir. Ya. Ada takbir tambahan. Takbir tambahan ni hukum dia sunat. Ya, hukum dia sunat. Kadang-kadang penerangan imam-imam kita dia tak beritahu sunat. Itu yang di Melaka, ya, sahabat kita di Melaka Ustaz Samsul beritahu, imam bangun rakaat kedua lupa takbir. Ya, tiba-tiba jemaah kat belakang, ya, imam bukan takbir dulu ke? Ya, kita tegakkan imam macam tu pula. Ya, batal lah sembahyang dia. Ya, batal lah sembahyang dia. Ya. Imam bukan ada takbir dulu ke? Ya, sebab imam langsung baca Fatihah. Dan kita kena ambil maklum, takbir itu luput apabila kita dah mula baca Fatihah. Imam ya, Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab menyebutkan luputlah waktu bertakbir, iaitu takbir zaidah, takbir tambahan dalam sembahyang sunan hari raya apabila kita dah baca Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba teringat tak takbir, maka dah tak sunat dah takbir, langsung terus baca saja. Ya, tak sunat dah takbir. Tapi ada jemaah tak faham sebab waktu imam bagi penerangan, insya-Allah tuan-tuan kita akan sembahyang sunat hari raya, peringatan ya untuk sembahyang ni macam mana. Ya, rakaat yang pertama selepas takbiratul ihram, selepas bacaan doa iftitah, kita akan bertakbir sebanyak 7 kali takbir. Diselang-seli dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Di rakaat yang kedua selepas takbir bangun daripada sujud, kita akan bertakbir sebanyak 5 kali. Diselang-seli dengan tasbih juga. Ya, imam bagi tahu takat tu aja. Imam tak bagi tahu kalau terlupa takbir sembahyang sah, jangan bimbang sebab takbir itu sunat. Imam tak bagi tahu macam tu. Tiba-tiba aja bila takbiratul ihram sembahyang aja bismillahirrahmanirrahim. Jemaah kata tadi dia duk peringat kita takbir, dia tak takbir pula. Ya. Subhanallah tegung. Ya. Tuan imam pula tahu kalau dah baca Fatihah dah tak boleh patah balik takbir. Subhanallah. Mula-mula seorang aja tegur. Ya. Tapi bila dah seorang mula tegur, imam buat tak peduli, ramai tegur. Satu saf, subhanallah, makin ramai. Ya, semangat ni kita berada di pihak yang benar. Ya, makin semangat. Ya. Imam tak peduli jugalah sebab dia tahu hukum, tak boleh patah balik. Ya. Teruskan juga baca. Ya. Satu masjid, subhanallah, makin ramai. Ya. Imam tak juga ya, peduli pada teguran itu. Sudahnya seorang jerit takbir. Ya, satu masjid sahut Allahu Akbar. Ya, sebab selalu pergi dengar ceramah. Ya, sebab selalu pergi dengar ceramah. Jadi kena ambil maklum bahawa takbir itu adalah sunat dan takbir tersebut telah luput waktu apabila kita dah mula baca Fatihah. Maka apabila seorang yang qada subuh ikut kepada imam solat hari raya. Ini hanya sekadar andaian kalau ada. Ya. Maka orang tadi sah sembahyang subuh dia. Cuma dia lebih aula tidak melakukan takbir. Ya. Takbir-takbir tambahan tu dia lebih aula tidak melakukannya. Dan kalau dia buat juga takbir tu, sembahyang dia tetap sah. Jika dia ikut takbir hal itu tidak mengapa kerana takbir tersebut adalah zikir sekalipun ia tidak disunatkan. Begitu juga jika seorang yang solat sunat hari raya ikut kepada imam subuh. Ya, orang yang sembahyang raya ikut kepada imam subuh.
maka yang afdal baginya tidak meninggalkan takbir-takbir tambahan solat sunat hari raya itu. Jika dia ikut imam dengan tidak melakukan takbir-takbir tersebut, maka hal itu tidak mengapa kerana takbir-takbir itu hanyalah sunat dan tidak berdosa meninggalkannya. Ya, dia ni nak sembahyang raya, pergi ke masjid, orang dah habis dah. Sebab apa? Semalam jam teruk balik daripada Johor nak sampai ke Selangor, punyalah jam. Ya, maka tertidur sampai kan ya, ingat nak tidur kejap aja, lepas sembahyang subuh nak tidurlah sekejap. Ya, tiba-tiba lajak. Ya, lajak. Pergi masjid pukul 9, tengok orang dah habis dah sembahyang. Tengok ada seorang pergi belakang. Tanya, kau nak sembahyang apa ni? Sembahyang raya lah. Tak, saya nak qada, dia kata. Saya nak qada subuh. Aku pun tak jaga ke pagi tadi. Ya. Ya. Kawan ni tak jaga bangun sembahyang raya. Dia ni tak jaga subuh. Ya. Sembahyang raya dah sembahyang dah. Maka dia nak qada sembahyang subuh. Kawan ni yang seorang lagi pula nak mengikut kepada dia, nak sembahyang hari raya. Maka pada ketika itu orang yang solat sunat hari raya ikut kepada imam solat subuh qadaan. Ya. Maka dia masih sunat untuk melakukan takbir-takbir zaidah. Takbir-takbir tambahan tersebut. Baik. Kita mula tadi 9 suku. Patutnya habis 10 suku. Ya. Sebab masa yang diberikan sejam saja. Ya. Rasa macam kejap saja. No? Ya. Jadi kita ada sekitar 15 minit lagi. Kalau ada pertanyaan. Ya. Kalau ada pertanyaan. Adakah nak tanya? Tulis saja hantar ke depan pada anak-anak kita, nanti kita respon. Ya. Untuk pengajian-pengajian yang akan datang pun macam tu. Tulis siap-siap. Ya. Jangan duk tanya mengundi nak pilih yang mana aja. Ya. Yang lain tuan-tuan boleh tanya. Ya. Baik, catatan tambahan. Tidak boleh orang yang solat qasar ikut di belakang imam yang solat tamam. Masalah sembahyang qasar ni dia lain. Ya, walaupun dia 2 rakaat. Ya, tapi dia tak boleh ikut kepada orang yang tamam. Sembahyang subuh 2 rakaat tamam kah? Tamam tak subuh 2 rakaat tu? Tamam lah. Sebab apa? Memang subuh 2 rakaat aja. Mana boleh kurang lagi. Ya. Maghrib 3 rakaat tamam tak? Tamam. Maghrib 3 rakaat tu memang tamam. Sebab memang maghrib tamam 3. Ya, mana boleh buat qasar 1,5. Ya, tak boleh. Ya. Maka orang yang sembahyang qasar, dia tak boleh ikut dengan orang yang solat tamam. Walaupun yang tamam tu 2 rakaat. Contohnya seperti jemaah kita yang dalam perjalanan daripada Madinah Al-Munawwarah kembali ke Malaysia. Ya. Dalam perjalanan tu dia sepatutnya sembahyang Isyak di atas penerbangan. Tetapi dalam hal keadaan Masya Allah, kapal terbang tak menyediakan tempat solat. Tak ada tempat solat. Ya. Maka pada ketika itu dia hanya buat sembahyang hormat waktu saja. Duduk di cushion sembahyang Isyak. Ya, hormat waktu secara qasar. Sebab apa? Sebab dia masih dalam keadaan musafir. Ya. Maka bila sampai di KLIA, dia masih musafir lagi. Sebab KLIA bukan rumah dia. Ya. Dia masih musafir lagi. Sampai elok-elok subuh. Maka buat subuh di KLIA. Selepas selesai subuh, dia nak pergi qada Isyak. Disebabkan dia dalam musafir, maka Isyak itu dia boleh qada secara qasar. Ya. Tiap-tiap sembahyang yang ditinggalkan dalam musafir, maka boleh diqada secara musafir. Ya, selama mana kita dalam musafir. Ya, tapi kalau dia tak qada, dia kata tak apalah, balik sembahyang kat rumah nanti, maka bila sampai di rumah dia kena buat tamam. Dia kena qada tamam. Dia tak boleh dah qada secara qasar sebab dah tamat musafir. Ya, baik. Jadi sembahyang Isyak yang dia nak qada ni, dia nak buat qasar. Ya, di surau KLIA. Ada juga jemaah yang tengah duk sembahyang subuh. Bolehkah dia pergi ikut dengan jemaah subuh? Tak boleh. Sebab apa? Sebab Isyak dia qasar 2 rakaat. Ya, dan subuh walaupun 2 rakaat
itu adalah tamam. Ya, itu adalah tamam. Orang yang qasar tak boleh ikut kepada orang yang tamam. Sebab tu dalam matan Abi Syuja' dia kata apa? Wala ya'tamma bil muqim. Dan janganlah dan tak boleh orang yang solat qasar berimamkan kepada orang mukim. Sebab sifat solat orang mukim itu tamam. Orang qasar dia hanya boleh ikut kepada imam qasar saja. Dia tak boleh ikut kepada imam tempatan, imam mukim. Sebab solat orang mukim semuanya tamam. Seorang yang solat qasar tidak boleh berimamkan seorang yang solat tamam. Maka sekiranya dia mengikut kepada seorang yang solat tamam, sama ada imam itu seorang musafir, atau mengikut kepada seorang yang solat Jumaat, subuh atau solat sunat, pada mana-mana juzuk solat orang itu, sama ada di awal atau akhir, seperti mengikutnya pada tasyahud akhir, maka hendaklah dia melakukan solat itu dengan tamam. Jadi orang yang niat qasar bila ikut kepada orang yang tamam, niat qasar dia terbatal, maka dia wajib tamamkan sembahyang dia. Ya, dia kena buat 4 rakaat. Ya, kita ni bermusafir dengan seorang sahabat. Ya, musafir. Singgah nak sembahyang asar. Ya, kita niat qasar. Tiba-tiba kawan kita tak niat qasar. Yang jadi imam ni, dia tak niat qasar. Tahiyat awal aja dia Allahu Akbar bangun. Maka pada saat itu kita juga wajib bangun, sambung jadi tamam. Sebab niat qasar kita dah terbatal kerana mengikut kepada orang yang tamam. Itu maksud dia. Ya, niat qasar tu terbatal, bukan sembahyang tu batal. Niat qasar tu terbatal. Maka wajiblah sembahyang itu disempurnakan dengan 4 rakaat. Tak bolehlah kita kata tak apalah, saya tak tahu jadi saya niat mufaraqah lah. Tak boleh. Sebab niat qasar kita dah batal. Ya. Wajiblah sembahyang itu disempurnakan jadi 4 rakaat. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahawa beliau pernah ditanya, mengapakah orang musafir itu menunaikan solat 2 rakaat ketika mana bersendirian ataupun dalam kumpulan musafir, dan solat 4 rakaat apabila dia berimamkan kepada orang yang mukim? Maka jawab Ibnu Abbas, yang demikian itu adalah sunnah. Ya, yang demikian itu adalah sunnah, maksudnya pedoman yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Jadi di sini kita faham satu kaedah yang kita kena ingat, orang musafir qasar tak boleh ikut imam tempatan, imam mukim. Adapun orang mukim boleh ikut dengan orang musafir. Ya. Orang mukim, dia nak sembahyang asar 4 rakaat. Kawan dia nak sembahyang qasar 2 rakaat. Disebabkan dia orang musafir. Maka orang mukim boleh ikut kepada orang yang musafir. Yang tak boleh ikut ni orang musafir. Ya, kalau dia niat qasar ikut kepada orang mukim, maka niat qasar dia terbatal. Dia wajib sembahyang secara tamam. Nabi kita SAW pernah melakukan sembahyang di kota Mekah dengan cara qasar. Ya, sebab Nabi kita orang Madinah. Walaupun tinggal di Mekah lama, ya, baginda tinggal di Mekah 53 tahun. Kemudian berpindah ke Madinah. Tetapi Nabi kita dah memilih Madinah itu sebagai watan. Ya, sebagai kampung halaman. Maka walaupun tinggal Mekah lama, tapi Mekah dah bukan watan lagi. Disebabkan baginda dah memilih Madinah sebagai watan. Maka dalam peristiwa haji, ya, peristiwa haji terakhir, waktu baginda SAW berada, ya, di Mekah saat melakukan manasik haji, ya, Nabi kita sampai pada 8 Zulhijjah. Ya.
Maka baginda SAW melakukan salat qasar. Orang-orang Mekah ikut semayang sekali. Orang Mekah ikut semayang sekali. Selepas Nabi kita bagi salam, baginda toleh. Baginda kata, atimmu salatakum. Sempurnakanlah sembahyang kalian. Kami orang musafir. Ya, orang musafir ini sembahyang 2 rakaat. Ya, orang mukim 4 rakaat. Sempurnakan solat kalian. Di situ menunjukkan keharusan orang mukim ikut kepada orang musafir. Tetapi orang musafir tak boleh. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, itulah sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah syarat kedua yang pertama yang dapat kita bicara pada kali ini. InsyaAllah yang akan datang kita akan sambung dengan syarat kedua yang kedua pula. Ya, dan syarat-syarat kedua yang berikutnya. Jadi ringkasnya dalam syarat kedua yang pertama ni, dituntut sembahyang imam dan makmum itu mestilah sama pada zahir. Maka tak boleh orang yang solat jenazah jadi imam kepada solat lain. Orang yang solat lain jadi imam pada solat jenazah. Begitulah juga orang yang solat gerhana tak boleh jadi imam kepada orang yang solat lain. Begitu juga tidak sah mengikut kepada orang yang sedang melakukan sujud sajadah. Ya. Sebut sujud sajadah ni saya bagi tahu, siap-siaplah, tolong buat catatan. Ya. Dalam Quran kita ada 15 tempat yang ditanda dengan tanda sajadah tu. Ya. Kan kita tengok ni adik-adik hafiz ni, sebab tu saya sebut siap-siap ni, nanti balik kampung nak jadi imam dan sebagainya. Ya. Ada 15 tempat. Tetapi menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, ada satu tempat tak dikira sebagai ayat sajadah dalam mazhab kita dan mazhab Hambali, iaitu pada ayat 24 surah Sad. Ya. Nanti buka Quran, adik-adik buka Quran, tanda tulis siap-siap. Ayat ni bukan sujud sajadah dalam mazhab Syafi'i. Ya. Jadi ayat 24 surah Sad. Ayat apa? Kharra sajidan wa anab. Ya, cerita pasal Nabi Allah Daud tu, wa dhanna Daud. Ya. Jadi ayat tersebut dalam mazhab Syafi'i beranggapan ia bukan ayat sujud sajadah. Ya. Apa implikasi dia? Implikasi dia, kalau kita baca dalam sembahyang, kita pi buat sujud sajadah, sembahyang kita batal. Sebab ayat itu tak dikira sebagai ayat sajadah. Yang ni saya duk perhati, tengok ramai ya imam-imam hafiz kita yang duk jadi imam bulan Ramadan, dia pi sujud juga. Ya. Sebab tak ambil maklum hal ni. Sebab tu saya sebut siap-siap, sebab kita dah sebut tentang sujud sajadah ni. Jadi ingat, ayat 24 surah Sad bukan ayat sajadah ikut mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Ya. Adapun dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Maliki, ya, itu ayat sajadah. Ya, itu ayat sajadah dalam mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Adapun pada mazhab kita bukan. Maka kalau seseorang itu baca dalam solat, dia buat sujud pada ayat tersebut, sembahyangnya batal kerana tidak ada tuntutan sujud pada ayat itu mengikut mazhab kita. Ya. Jadi tolong ambil maklum. Ya, kadang-kadang ya tak perasan, sebab kita duk perasan tanda sujud aja, saya akan ada tanda aja sujud. Ya. Rupa-rupanya pada ayat tu tak boleh buat sujud. Ikut mazhab kita. Wallahu alam. Saya sampai situ aja, kecuali kalau ada soalan. Adakah pertanyaan? Tu ada satu. Baik, saya ingin bertanya tentang solat tarawih. Apakah hukum solat tarawih 8 rakaat? Hukum solat tarawih 8 rakaat sah lah. Ya. Tarawih 8 rakaat tu sah. Sebab apa?
ya disebutkan sekurang-kurang tarawih itu 2, sebanyak-banyaknya 20. Ya. Jadi waktu kita niat sembahyang bukan kita niat sahaja aku solat tarawih 20. Kita niat sahaja aku solat tarawih 2. Ya. Tetapi 8 ni adalah ya jumlah tarawih yang kita katakan tak sempurna lah, ya, yang diijmakkan oleh para sahabat berijmak sepakat mengatakan tarawih itu 20 rakaat. Itulah tarawih yang sempurna. Jadi hal 8 dengan 20 ni jangan duk bergaduh sangat. Ya. Sebab apa? Yang buat 8 pun ahli ibadat, yang buat 20 pun ahli ibadat. Cuma mana yang afdal, mana yang kurang saja. Ya. Yang kita tension sekali itu, yang buat 8 dengan buat 20 sama-sama bergaduh. Yang tak bergaduh apa? Yang duk tengok Astro kat rumah. Sembahyang pun tidak. Dia tak bergaduh apa? Ya. Ahli ibadat ni yang duk bergaduh. La ilaha illallah. Ya. Jadi jangan duk bergaduh sangat. Ya, kita pernah melalui zaman-zaman kanak-kanak, zaman-zaman remaja. Macam mana Masya Allah ya nak mendidik dan nak mengasuh supaya dibiasakan dengan solat ni. Tak apalah dia buat 8 dengan husnuzon, mungkin malam nanti dia bangun sambung. Ya, itu lebih baik untuk kita didik hati kita supaya tidak bersangka buruk dengan orang lain. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi lain? Tak ada lah. Baik, kalau tak ada kita sampai situ aja. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.